Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidak diciptakan manusia dan jin ni melainkan semata-mata untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat ni sebenarnya ada ulama mengatakan illa liya'rifun, untuk mengenal ataupun untuk beribadat kepada Allah, kita perlu mengenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nak kenal Allah dengan sifat dan zat dia, sifat-sifat dia kita kena tahu siapa Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita ni kan. Jadi tujuan kita membuat majlis ta'lim ni, kita namakan majlis ta'lim Fadilat Amal, di mana kita membicarakan tentang kelebihan-kelebihan amal, dan kita tidak akan berbincang tentang hukum hakam, perkara berkaitan dengan khilafiyah ataupun hukum fiqh. Ini lebih kepada santai-santai kita mengulang kaji tentang kelebihan-kelebihan amal. Seperti contoh kita hari ini dapat duduk dalam majlis yang dikatakan majlis ini boleh digolongkan dalam majlis ilmu dan juga majlis zikrullah. Majlis ilmu kerana kita melalui majlis ini sedikit sebanyak kita boleh meningkatkan ilmu fadail, ilmu kelebihan amal, di mana kalau kita sebenarnya ilmu ni ada dua cabang, ilmu fadail dan ilmu masail. Ilmu masail kena orang alim ataupun pakar-pakar yang berkaitan dengan hukum hakam ni, yang masail tentang perkara halal haram, fardu ain, fardu kifayah, rukun-rukun, syarat sah kan. Yang ni kita dah ramai orang alim yang mengajar di surau-surau. Kalau kita tak nak je lah antara kita semua ni, adakah kita masuk dalam kalender kehidupan kita untuk mempelajari ilmu agama, dari segala aspek lah, aspek fiqahnya, aspek orang kata kalau Quran kita belajar tajwid kan, nak baca Quran dengan tartil, terutama lepas kita boleh jadi imam kepada anak isteri kita. Al-Fatihah perlu betul kan. Kalau bacaan Al-Fatihah dan 10 surah kita pun belum sempurna, macam mana kita nak jadi pemimpin, at least dalam keluarga kita. Ataupun kita tak tahu makna Al-Fatihah itu sendiri, tak tahu maknanya, bertahun-tahun kita semayang tanpa memahami apa yang kita baca. Mungkin solat kita sah, tapi penghayatan, kan kita kata nak buat benda tu dengan kepahaman dan orang kata penghayatan. Apa yang dia cakap di mulut, itulah kita benarkan dalam hati, dan itulah yang diterjemahkan melalui amal kita. Kadang-kadang mulut ni tak sama dengan hati. Bila tak ada synchronize tu dengan pemikiran, otak tak sama dengan hati dengan mulut, itu yang kita boleh berpura-pura kita bercakap dengan orang, kita kata, oh bagus, sila masuk rumah, contohnya kan. Dah pukul 10 malam orang datang rumah, mulut sila, tapi dalam hati kita tak, sebenarnya kita ada tak sama dengan apa katakan. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni pun banyak sebenarnya. Kalau kita, pertama kita perlu pada ilmu lah. Ilmu, kalau dalam solat kita tak belajar ilmu, susah juga tu. Kita kata ibadat Allah tetap terima, baca Quran Allah terima, pahala besar, tapi kita tak fahamkan makna, tak tadabbur, belum pergi pada tafsir,
nak faham betul-betul Quran dia turun pada kita kan, bukan kepada binatang dan makhluk lain, kepada manusia dan jin. Sebagaimana yang saya baca kat ayat tadi, tidak diciptakan manusia dan jin ini melainkan tugas utama kita untuk beribadat kepada Allah. Dan untuk beribadat kepada Allah ni kita kena ada asas-asas agama yang saya kata perlu ilmu masail, ilmu fadail tadi. Ilmu masail ni banyak sangat. Kalau kita nak buat sesi panggil ustaz-ustaz untuk mengajar kita tajwid, untuk belajar hukum hakam, hukum mandi itu sendiri pun, mandi wajib. Kadang-kadang perlu ada orang kata ulang kaji. Apa rukun, apa yang sunat. Macam puasa juga. Ingat masa kita kecil-kecil tu kita takut dengan air liur ni, kita simpan lama-lama. Kita tak tahu lah orang lain. Saya ingat masa saya kecil, ramai orang meludah sana sini kan. Dia ingat batal puasa lah kalau agaknya menelan air liur. Sampai hari ni kalau kita tak polish, tak upgrade ilmu kita tu, yang kita belajar masa sekolah dulu, mungkin kita dah lupa setengahnya, dan belajar pun untuk periksa dulu. Sayanglah kita hidup berapa tahun, setengah daripada kita dah 60 tahun. Saya dah nak pencen. Ada orang 40 lebih, 30 lebih. Dan kadang-kadang sedar tak sedar kita baca silap bacaan Al-Quran kita, Fatihah kita. Jadi ilmu masail tadi saya kata memang banyak, ilmu tajwid, ilmu fiqh, nak belajar ilmu tasawuf, apa lagi? Munakahat. Ilmu kalau nak berniaga dia kena tahu hukum hakam perniagaan. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau orang buka perniagaan kedai ke, tapi dia tidak tahu, tak belajar ilmu zakat dan sebagainya, dia suruh tutup balik kedai tu. Hari ni kita banyak berniaga online, kita buat benda-benda yang kata perniagaan jenis baru ni, kalau kita tak tahu hukum forex, hukum bitcoin dan sebagainya, kita buat je tanpa pengetahuan, hukum menjadi dropship, halal tak ambil commission dan sebagainya. Kita kena tahu. Yang nak kahwin kena tahu ilmu berumah tangga. Takut-takut kita silap, jadi dosa. Mendatang banyak kita buat benda yang melanggar perintah Allah, yang sunnah Nabi kan. Jadi ilmu ni sangat penting, ilmu masail dan fadail. Tapi dari segi keutamaan ilmu, kalau orang yang dahaga di padang pasir yang panas, dia tak perlu kita bawa air, dia akan cari. Dia dahaga. Tapi kalau di negara sejuk, musim salji, kita buat air batu campur, ABC, cendol ke kan. Cakap pasal minuman ni, bulan puasa ni, teh tarik yang kita tengok biasa tu, teh ais tu tak sama dengan bulan yang lain. Bulan Ramadan lebih menggoda dia kan. Jadi kedahagaan, dia cakap pasal dahaga ni, orang yang dahaga dia akan cari air. Orang yang tak dahaga dia bagi ais krim pun dia tak nak. Sebab negara sejuk, musim winter, dia tak dahagakan. Begitulah ilmu. Kalau dia tak dahagakan untuk beramal, kerana dia rasa dia tak nampak kelebihan. Kenapa aku kena buat benda tu? Dia tak nampak. Kita ajarlah macam ada berhukum hakam, cara solat, wuduk dan sebagainya. Dia takkan dapat rasa bahawa benda tu dia nak amalkan. Jadi step pertama ialah kita kena jadikan keutamaan untuk bagi ilmu fadail. Ilmu fadail kelebihan. Orang kata kenapa dia bila beramal tu dia akan dapat apa ganjaran yang Allah janjikan. Kadang-kadang orang keliru je, kita beramal untuk ganjaran ke ataupun untuk syurga ke? Oh, tak ikhlas kan? Kamu beramal ni nak dapat pahala je kan? Patut amal kerana nak dapat redha Allah, dia kata kan. Itu keikhlasan paling tinggi. Walaupun Allah nak bagi neraka pun kau beramal juga. Tapi lah dalam Quran tu sendiri cerita tentang syurga dan neraka. Bercerita tentang dalam syurga mana keadaan dia, bidadari dalam syurga macam ni. Dalam hadis Nabi, macam mana tanah syurga tu dikatakan sejengkal atau seluas setapak kaki kamu tu lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Seluas setapak tempat busa panah kamu tu, tanah syurga seluas itu
Bukan macam golden triangle lagi harga dia. Dan kalau wanita syurga tu menjengah ke bumi ni, matahari pun jadi gelap. Dipenuhi dengan cahaya dan haruman antara semua ruang-ruang ni. Selendang dia lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Itu wanita penghuni syurga, termasuklah isteri-isteri kita dan bidadari-bidadari ni. Ada orang alim yang boleh menceritakan kisah syurga neraka ni, orang duduk depan dia pengsan. Kita memang tak boleh bayang dengan mata, telinga, kepala kita tak boleh bayang. Tak boleh dengar benda tu. Kalau kita dengar tu bukan lagi. Kita tak boleh bayang macam ni kalau dalam neraka kan, diceritakan dalam satu Nabi, dalam mimpi ke dalam perjalanan tu, ada orang yang diseksa kan, macam mana. Macam panjang kisah dia. Yang dia tarik dengan satu pisau daripada muka ni, dia tarik ke atas sampai habis tercarik muka kan. Ada orang yang berenang di tengah kolam tu, dia nak berenang ke tepi, ada orang di tebing akan baling batu masuk dalam mulut dia. Dia akan masuk balik jalan ke tengah. Dan ada perempuan dan lelaki yang berbogel yang dia masak dalam periuk, yang berdidih api di bawah. Kalau kita selalu dengar perkara-perkara tentang syurga neraka ni, pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, boleh bayang tak? Pagi petang siang malam kita cakap tentang kebesaran Allah, tentang kelebihan amal, itu je kita buat. Berterusan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah pencipta kita, Allah beri rezeki kita, Allah melihara kita, Allah beri mudarat, manfaat. Rezeki di tangan Allah. Manusia tak boleh memudaratkan atau menghinakan kita, memuliakan kita tanpa izin Allah. Nasi tak boleh mengenyangkan tanpa izin Allah. Satu keluarga, mak yang sama, masak makan yang sama, seorang jadi gemuk, seorang jadi kurus. Seorang sakit perut, seorang tak sakit perut. Petani sebelah-sebelah, satu kebun menjadi, satu tak menjadi. Hujan yang sama, suasana yang sama, di tempat yang sama, kedai yang sama, lorong yang sama, kedai sebelah-sebelah pun lain orang, lain dia punya bajet yang Allah bagikan. Dia kena mengena dengan amalan kita. Siapa bertakwa, Allah bukakan rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Ini semua perkara yang kita tak nampak. Siapa bagi sedekah, harta dia bukan berkurang, tapi Allah tambah lagi. Jadi perkara-perkara inilah yang bukan fizikal, yang sains dan kejuruteraan biasanya nampak fizikal. Kita kadang-kadang terlampau yakin dengan sains dan engineering ni, sampai ke tahap kita rasa kita lah yang kata design bangunan tinggi tu berdiri sebab akulah buat design dia. Tiang dia kuat, foundation dia bagus. Apa jadi bila datang tsunami? Ribut dan sebagainya kan. Gempa bumi. Tidak ada kuasa besar dunia yang boleh menghalang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah buat keputusan untuk memusnahkan sesuatu kaum atau satu tempat. Orang yang kuat macam kaum Ad dan Samud dulu pun macam gergasi boleh angkat pokok macam tu je. Bila angin datang, terbang melayang macam daun kering. Dihujani dengan batu dan suara yang kuat dari langit. Macam Allah rejam mereka dengan batu, orang yang engkar. Inilah perkara yang kita perlu sentiasa ingatkan diri kita dalam masa setengah jam ni, saya nak berkongsi supaya dalam diri kita ni timbul satu kesedaran bahawa kehidupan dunia ni sebenarnya bukanlah apa-apa. Semua kata senda gurau, ibarat main-main macam kanak-kanak yang bermain-main di tepi pantai, dia buat istana, dia buat castle daripada pasir, bila ombak datang dia akan musnah. Bila mak dia ajak balik, dia akan sendiri sepak-sepak istana tu, dia balik, tinggalkan. Kita ni ibarat orang bermimpi yang punya segala-galanya. Bila kita terjaga di mimpi, rupa pakai pelekat je. Sekarang saya bermimpi, ibarat mimpi, saya profesor, saya datuk lah kononnya, saya dekan, saya itu ini, jurutera, saya buat macam-macam. Bila datang malaikat maut, bye-bye lah semua. Sijil-sijil yang kita ada, PhD, Masters, Undergrad, Bachelor semua tu, SPM tu simpanlah dalam laci. Simpan kat situ. Kita dah bermula pengalaman, perjalanan yang pertama dah bermula dah. Tapi perjalanan bukan mula dengan kubur.
Perjalanan tu bermula daripada kita lahir ke dunia ni sampai kita mati. Setiap langkah yang kita langkah hari ni merupakan perjalanan ke kubur kita. Mengampikan kita pada kubur, rumah kata pergi, kubur kata mari. Umur kamu sebenarnya makin meningkat. Kamu bukan makin muda. Tengok uban di kepala kamu tu tak nampak ke? Uban di hidung kamu, di janggut kamu tu. Aku dah bagi amaran. Allah kata kan. Ibaratlah. Tanda-tanda kamu dah makin tua dan badan kamu makin mongkok dah. Kekuatan kamu pun tak sekuat dulu. Dulu saya boleh berjaga malam, boleh over the clock lah. Masa nak habiskan PhD dulu. Masa saya balik daripada PhD, masa saya bekerja di Zakbar, pergi pukul 1 tengah hari, balik besok pagi, boleh sambung balik kerja kat UKM, tidur sekejap je. Sekarang dah terasa badan, ni pun saya tak boleh sihat, leher sakit sikit dan jadi macam susah nak menelan sikit. Risau juga ni. Tapi tak sempat nak pergi jumpa doktor ni. Gagahkan juga. Hari Jumaat lepas kita dengar pasal 5K kan. Keluarga, kesihatan, semua nak kena balance tu. Akan masa kerja je kan. Jadi masa untuk mendidik anak-anak. Saya dah habis anak form 5 dah. Masa sampai ada anak kecil lagi tu, didiklah mereka dengan ilmu agama. Bawalah ke surau masjid untuk latih juga. Jadi kita balik pada cerita tadi, ilmu tadi, ilmu masail dan fadail, kedahagaan kepada agama ni, bila kita dengar Quran dan hadis selalu, dia akan menimbulkan rasa yakin dengan terkesan, kita akan terkesan dengan Quran dan hadis dan akan yakin dengan janji-janji Allah dan Rasul. Bila yakin, kita akan rasa kecintaan pada agama. Bila cinta pada agama, insya-Allah kita akan cari cara nak amalkan agama. Dia sendiri akan cari insya-Allah. Itulah orang yang naik kelab, pelakon-pelakon, artis-artis, orang yang bertatu, orang yang pengisap dadah, pengada dadah yang jahil yang tak boleh membaca Quran. Baru itu saya keluar di Kedah, ada seorang dah umur 60 lebih. Baca Quran pun dia, orang Melayu kita, dia mengaji pakai rumi. Kita pakai jawi kan, dia pakai rumi. Dan malam-malam duduk dengan orang yang boleh mengajar dia abata tu. Tapi dia tak malu nak belajar pada peringkat tua begitu pun. Dan semua orang dalam peringkat belajar, kita ni jangan malu untuk belajar agama kita ni, terutama iman, membina iman tu yang kita tak pernah usahakan secara khusus untuk bina iman kita ke tahap iman kita mantap. Mantap maksudnya 100% dalam hati kita tiada selain daripada Allah. Kebesaran makhluk semua dah keluar. Cinta boleh ada cinta dunia, cinta anak, isteri tu memang Allah ciptakan kasih sayang tu. Tapi tak boleh melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Cinta kepada diri kita pun tak boleh melebihi kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul mengatasi. Ini ada kisah-kisah sahabat yang sahabat kata, aku cinta kepada engkau dan kecuali diri aku, wahai Nabi. Kata belum sempurna. Lebih kan masuk iman kamu. Baru dia kata sekarang saya cinta pun. Engkau lebih daripada diri aku sendiri. Al-an. Sekarang baru kamu beriman. Al-an baru sekarang kamu beriman je. Nabi tanya. Jadi hari ni kita cubalah muhasabah diri. Saya cakap ni bukan saya niat nak mengajar, tapi saya dilatih untuk bila menyampaikan itu, niat saya untuk saya belajar. Kan saya tahu saya ni banyak kerosakan, kefasadan, banyak kelemahan, sifat mazmumah banyak lagi. Sifat-sifat dalam diri ni, dalam hati, sifat mazmumah ni kalau tak dibuang, sifat riak, takabur, hasad dengki, cinta dunia, malas beribadat. Malas beribadat satu penyakit ni. Bulan puasa ni kita dah letih kan, letih tak tidur siang. Bila malam dah letih tu, ibadat jadi berat. Macam mana nak gerakkan diri kita supaya bersemangat macam semangat nak pergi kerja tu. Nak beribadat semangat macam nak makan. Macam nak pergi dinner ataupun pergi barbecue kan. Nak pergi holiday. Syok betul nak sembahyang tarawih. Ni semua perlukan latihan. Itulah kalau kita ingat dulu, Saudara Jalil, SJ, dalam ceramah kedua atau ketiga kita, tazkirah tu, dia memberikan satu formula, saya sebut semalam, CRAFT. C-R-A-F-T. CRAFT ialah change, replace, affirm,
force and train, jadi habit. Change maknanya kita buat niat. Saya nak ubah diri saya ni. Kalau saya malas-malas ibadat ni, saya nak ubah, aku nak kena niat ni. Bulan puasa ni aku nak ubah ni. Bulan ni aku nak tambah bacakan Quran. Nak sembahyang lebih sikit, malam boleh bangun tahajud sebelum sahur. Dapat 2 rakaat pun satu benda yang dah nikmat sembahyang tahajud. Entah malam terkena malam tu qadar pula, ya Allah. Lebih daripada 70 tahun. Bayangkan berapa keuntungan kalau kita dapat malam itu qadar kan. Ampun dosa kita dan kelebihan lebih daripada 70 tahun tu. Lebih 1000 tahun. Lebih daripada 1000 tahun. Satu malam berdiri seketika pun dapat pahala. Jadi kita nak cuba bentuk diri kita ni, dan mudah-mudahan dalam majlis taklim ni yang kalau kita buat, kita selalu dengar, dia akan mewujudkan dalam diri kita kesedaran bahawa dunia ni sebenarnya tempat yang sementara sangat. Kita nak pergi kepada alam yang kekal abadi, bermula dengan alam kubur. Kat situ dah mula. Kalau nampak susah-susahlah perjalanan seterusnya, na'udzubillah kan. Tapi kalau dalam kubur kita Allah mudahkan dan Allah tak ada hisap kita di padang mahsyar, itulah nikmat yang paling besar. Kalau mula hisap, maka kita akan binasa sebenarnya. Di majlis kita ni sebenarnya majlis ilmu fadail, yang mana melalui ilmu fadail ni kita dengar kelebihan, seperti mana pengiklanan yang dibuat tentang kelebihan-kelebihan barang. Tengok iklan semua beri kelebihan produk-produk. Dulu-dulu kita banyak bergantung pada surat khabar, TV, radio kan, iklan macam-macam. Pengiklanan tentang kelebihan produk tu menyebabkan orang rasa nak minum Milo jadi sihat dan kuat. Jadi apa lagi kita dengar iklan macam-macam lah. Jadi iklan tentang kelebihan ni Nabi buat. Kalau tak adalah hadis fadail. Kalau itu bukan ikhlas, maka tak bolehlah Nabi kata dapat itu, dapat ini, kalau buat 27 kali ganda. Kalau dapat syurga neraka tu pun dah macam tak ikhlas lah, nak syurga kan. Tapi sebenarnya dalam perkara itulah keredaan Allah. Tapi kalau nak, kita minta, ya Allah, ada satu kisah seorang yang sangat disayangi raja, nama dia Ayas, raja zaman dulu ni. Menteri-menteri dia pun jealous ke Ayas ni. Jadi Ayas, satu hari raja nak tunjukkan kepada menteri-menteri sebenarnya kenapa dia sayang sangat Ayas ni. Daripada banyak-banyak cerita lah. So dia satu hari dia taburkan intan belian, permata, harta-harta yang bernilai dalam istana dia, dekat atas lantai dia taburkan keliling dalam balai rongsri dia. Kemudian dia buat pengumuman, wahai pembesar-pembesar istana dan semua yang ada dalam dewan ini, aku bagi masa kamu berapa minit ni untuk kamu ambil sebanyak mungkin daripada apa yang aku telah taburkan harta dalam dewan ini, dan apa yang kamu pegang itulah kamu punya, yang kamu ambil tu. Jadi semua menteri-menteri orang besar-besar ni mengejar semua. Dia bagi masa start, semua mengutip harta-harta tu. Dan Ayas duduk diam je sebelah raja. Dia tak buat apa-apa pun. Bila masa dah nak habis, raja tanya Ayas, kenapa kamu tak pergi mengambil barang-barang yang aku sediakan untuk semua orang? Kata, tuanku kan beritahu apa saja yang kamu pegang itu jadi kamu punya. Sekarang saya nak pegang, dia pegang belakang tuanku. Sekarang tuanku saya punya. Apa yang tuanku punya tu jadi kepunyaan saya juga, insya-Allah. Itulah kalau kita mendapat Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah janjikan itu semua akan jadi milik seorang mukmin tu. Tapi dalam proses itu kita buat sebenarnya fadilat amal ni sebenarnya untuk menunjukkan prioriti amal. Contohnya kalau sembahyang berjemaah 27 kali berbanding sembahyang bersendirian di rumah. Jadi kita tahu keutamaannya, aku kena sembahyang jemaah, itu Allah lebih redha. Sebab keredaan Allah dalam amal, bila lagi tinggi tingkatan dia, lagilah Allah redha dengan amalan itu. Sebab kita buat dengan memang lillahi ta'ala lah. Jadi kita buat, of course, dengan niat kerana Allah, meninggalkan satu pun kerana Allah, bukan kerana orang mengata kita, aku tak, kalau pergi sembahyang kau mengata kita, apa pula, menunjuk-nunjuk, itu pun dah jadi kita menunjuk-nunjuk kat orang juga. Jadi sebab itulah kita, dalam 4 minit lagi, saya bacakan sedikit apa kelebihan majlis kita ni. Kalau kita kata majlis ilmu, di situ hadis Nabi SAW berbunyi, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
yaqulu ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisata fatahlika wal khamisatu an tubghidal ilma wa ahlahu. Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kamu seorang alim. Jadilah kamu seorang alim atau seorang pelajar atau seorang yang suka mendengar tentang ilmu atau orang yang cintakan ilmu dan ahli ilmu. Janganlah kamu jadi golongan yang kelima selain daripada 4 golongan yang tersebut. Jika demikian kamu akan binasa. Golongan kelima ialah yang membenci ilmu dan ahli ilmu. Hadis riwayat Tabarani, Bazzar dalam Majma'uz Zawaid. Jadi kita dalam hadis ni, pengajaran ni kita sama ada kita jadi seorang alim atau seorang pelajar atau seorang yang suka mendengar tentang ilmu atau cintakan ilmu dan ahli ilmu. Cinta ulama-ulama kita, cintakan ilmu. Tapi jangan jadi golongan kelima, iaitu orang yang golongan kelima ni akan binasa, Nabi kata. Fatahlik, binasa dia. Golongan kelima ni orang yang membenci ilmu dan ahli ilmu. Jadi bila ada majlis begini, kita sayang, kita cinta nak dengar ilmu-ilmu. Walaupun kita dah dengar berkali-kali kan. Tak apa, kita makan pun banyak kali kan. Semalam dah buka, ni nak buka lagi. Semalam dah breakfast, hari ni breakfast lagi. Lunch lagi, kemana kita ulang-ulang. Ilmu, tak apa, aku dah dengar, aku tak nak. Sebenarnya, itu bukan sifat orang mukmin. Bila orang mukmin ni suka mencari ilmu, suka mendengar, sama ada dia jadi seorang alim atau seorang pelajar yang suka mendengar tentang ilmu dan cintakan ilmu dan ahli ilmu. Dan jangan jadi golongan kelima, orang yang membenci ilmu atau dan ahli ilmu. Itu kelebihan ilmu, majlis ilmu. Dan kelebihan zikrullah boleh juga applicable pada kita punya majlis ni, iaitu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tutup. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu al-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajhahu illa nadahum munadim minas sama' an qumu maghfuran lakum faqad buddilat sayyi'atukum hasanat. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana kumpulan yang berhimpun untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dan maksud mereka hanya untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti seorang malaikat menyeru dari langit dengan perintah Allah di akhir majlis, bangunlah kamu dalam keadaan kamu telah diampunkan, segala kejahatan kamu telah ditukar kepada kebaikan. Musnad Ahmad, Tabarani, Abu Ya'la, Bazzar dalam kitab Majma'uz Zawaid. Petikan. Jadi dalam majlis ilmu dan zikir, ini majlis zikir mengingati Allah. Kita tak buat untuk mengingati benda lain. Kita hanya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana kumpulan yang berhimpun untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tak ada tujuan lain, hanya untuk mendapat keredaan Allah, maka pasti seorang malaikat menyeru dari langit. Kita tak dengar. Dengan perintah Allah dia menyeru di akhir majlis, sekejap lagi dia akan menyeru, bangunlah kamu. Dia kata, anqumu maghfuran lakum. Bangunlah kamu dalam keadaan kamu telah diampunkan. Segala kejahatan kamu telah ditukar kepada kebaikan. Lagi banyak dosa kita, lagi banyak keburukan, bagi banyaklah dapat kebaikan. Agaknya kena banyak baik buat jahat lagi kot. Tapi itulah maksudnya orang yang Allah maha pengampun, maha penyayang. Allah letakkan kita di bulan Ramadan yang mulia ni, yang penuh keberkatan, dipanjangkan umur. Ada orang baru sehari semalam, anak bapa kepada siak saya di surau, meninggal hari pertama Ramadan. Dah tua lah. Dan ada di kalangan kawan-kawan kita yang tak sempat bertemu dengan Ramadan kali ini. Dan Ramadan kita ingat baliklah pengajaran dia. 10 hari pertama, rahmat Allah. 10 hari kedua, pengampunan Allah akan diberikan. Ketiga, pembebasan daripada api neraka. Dan kita kena keep this momentum insyaAllah. Setiap hari kita muzakarah begini, mudah-mudahan saya sendiri diberi kekuatan untuk beramal.
Dan jangan lupa bacaan Quran kita insya-Allah setiap hari, apa kemampuan yang kita ada lah. Kalau kita mampu baca Facebook ataupun WhatsApp setengah jam, begitulah insya-Allah. Baca Quran dulu setengah jam. Lepas tu nak buat WhatsApp pun tak apalah. Yang tu wajib dulu. Wajibkan diri kita buat benda tu dulu. Tulis zikrullah. Ringankan lidah kita dengan la ilaha illallah. Istighfar. Selawat ke atas Nabi. Dan kalimah-kalimah subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Sepanjang masa kalau boleh basahi lidah kita. Kalau tak cakap dengan mulut, dalam pemikiran kita insya-Allah. Macam mana nak consciouskan benda ni? Banyak antara kita ni kita tak conscious, kita tak sediakan otak kita ni untuk berfikir ke arah membuat perkara ni. Kita anggap dunia ni berjalan begitu je, tak perlu kita fikir kehidupan kita ada hala-hala tuju. Cuba kita keluar rumah tu, betulkan niat keluar dari rumah, aku nak cari rezeki yang halal, nak berzikir pada Allah kan. Jadi kita dalam kereta pun kita cuba ingat benda tu. Tapi masalah kita tak train otak kita tu untuk buat benda tu. Macam mana nak buat? Apa latihan dia? Tu kita kena ingat lagi dan lagi lah. Sebelum buat satu, setelah sedang membuat dan selepas. Saya diajar begitu, sebelum melakukan satu, periksa niat. Dalam melakukan satu, semak lagi niat. Setelah buat perkara tu, semak lagi niat. Aku buat kenapa tadi? Nak makan pun begitu juga. Nak apa pun kita buat, kalau kita jaga niat tu, orang kata alangkah baiknya sekiranya setiap sesuatu yang kita nak buat, diwajibkan niat. Tapi mujur tak diwajibkan. Kalau diwajibkan banyak kita miss lah. Jadi banyak perkara yang macam tahajud. Alangkah kalau boleh semua orang diwajibkan bangun malam. Tapi Nabi wajibkan atas diri dia Nabi kan. Sebenarnya orang yang warak, orang yang mengaku diri dia nak rasa dia warak, dia tak bangun malam, itu pelik lah. Malam tidur macam bangkai kan. Siang gagah macam boleh angkat berat dan sebagainya. Tapi malam selimut, sekarang tak akan selimut kot. Berapa gram pun tak boleh angkat. Jadi saya mengingatkan diri saya di malam bulan Ramadan ni, kalau boleh kita lapangkan awal bangun, pukul 4, dapat kita bangun tahajud, baca Quran. Masa itulah otak kita ni fresh kan, kita doa, minta dengan Allah untuk keselamatan, kesejahteraan anak kita, isteri kita, keluarga kita, umat secara umumnya. Tapi untuk bolehkan dapat kekuatan malam tu sebenarnya, kena ada qailullah siang. Tidur berapa minit, nap tu, dia beri kekuatan yang memang power nap. Kalau boleh, kita nak wajib semua ahli fakulti ni pukul berapa tidur sekejap kan. Bentang tilam kita, senyap-senyap tidur. Qailullah. Saya sendiri tak dapat nak buat benda ni sebab itu yang kita rasa kadang letih kan bila nak buat semua benda. Tapi saya cakap untuk saya dapat amal, nak order katil lah. Katil yang dalam apa ni, Shopee tu ada 400-500, ada 300 yang siap ada bantal. Tidur masa rehat lah, tidur kejap. Tapi bukan lama. 15-20 minit. Jangan pula kita tidur sampai dah masuk waktu kerja pukul 3 masa tidur kan. Okey, sekian dulu buat hari ni. Kita sambung besok siri ketiga. Kalau saya ada momentum bateri, saya akan terus sampai hujung bulan. Kalau you all sanggup mendengar lagi lah. Kita ada 67. Boleh tahan lagi ni? Boleh. Macam semalam pun dalam 70 lebih. Alhamdulillah. Kempen lah kat kawan-kawan lain untuk sama-sama hadir. Apalah setengah jam kan. Saya tak tahu lah, kita rasa ke setengah jam lah. 1-5 minit dah nak masuk Zuhur. Kita jemput semua rakan-rakan ke surau, ke masjid insyaAllah. Sembahyang berjemaah di sana. InsyaAllah kita, kalau tak ada apa, kita tutup di sini ya. Minta maaf di atas ketelanjuran kata yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik tu daripada diri saya sendiri, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua.